My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada juz yang ke-9 pada hari ini untuk sama-sama kita melihat permata demi permata daripada surah Al-A'raf dan juga surah Al-Anfal, ya, satu juzuk yang kita akan pergi pada hari ini. 20 muka surat, dia 20 halaman, tetapi insya-Allah kita akan tengok 1-2 ayat pilihan pada setiap halaman, ya, yang terpilih agar kita dapat memaknai kepada juz yang kita baca. Mungkin pada hari ini ada di kalangan tuan-tuan yang sedang sudah pun memulakan juz ke-9 dalam bacaan Al-Quran. Moga-moga pada 27 Ramadan nanti kita selesai baca 30 juzuk, dapat serba sedikit ringkasan bagi setiap juz ini, memaknai Ramadan ini, andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita yang kita ingin buat yang terbaik. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, ya. Pada Ramadan ini macam mana jadual Ustaz? Makin padat ke, lapang ke, macam mana? Subhanallah.
orang kata apa, sibuk kepada perkara yang sebaik-baik perkara, bila bagi dalam bulan Ramadan itu sibuk dengan Al-Quran lah. Masya-Allah ya. Dan sendiri macam mana? Alhamdulillah ya, rasanya Ramadan ini berbeza tahun lepas ya. Kita mungkin tak dapat berjumpa banyak ya. Kali ini sudah ada di masjid-masjid ya, Masjid Al-Huda di Seksyen 19 Shah Alam tu. Saya cuba kalau boleh setiap malam tarawih di sana, jaga, pasal tahun lepas tak dapat kan. Jadi tahun ini saya tolak kebanyakan program pada waktu malam khas untuk bersamalah dengan Qaryah di Seksyen 19 Shah Alam ya, dan dapatlah bersama ya melihat kepada Qaryah, dan saya yakin pada tuan-tuan juga mengambil peluang untuk bersama dengan Qaryah kepada ahli masjid ya. Kalau katakan dibenar untuk solat di Masjid Surau, gunakan ruang ini. Dan bagi sebahagian yang mungkin tidak berpeluang ya kerana PKP yang ada, kita masih ada Quran untuk menghiburkan kita. Kita baca setiap juz ini, kita harapkan tahun ini rekod bagi tuan-tuan sekalian. Kita baca 30 juz dan kita cuba memahami serba sedikit daripada apa yang disampaikan. Moga-moga bacaan Quran ini adalah yang lebih baik ya, dan menjadi yang terbaik setakat dalam kehidupan kita. Jadi pada hari ini kita ingin melihat kepada halaman 162 ya Ustaz ya. 162 Ustaz baca tadi daripada ayat 88. Tuan-tuan jangan lupa untuk share di Facebook, masih sempat lagi ya, beritahu pada kawan yang ada owner page ya, mungkin beritahu kepada page, kongsi di page masing-masing ataupun di grup masing-masing. Moga-moga itu menambahkan pahala kita pada bulan Ramadan ini. Kata Allah dalam ayat 88 halaman 162, pembesar-pembesar yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, wahai Syuaib, sesungguhnya kami akan mengusir engkau bersama dengan orang-orang yang beriman daripada negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami ya. Syuaib berkata, adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya. Jadi ini adalah sambungan kisah daripada surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf bagaimana kita maklum bahawa ia adalah pasangan kepada surah Al-An'am ya, surah yang ke-6. Surah Al-An'am ini penuh dengan ketauhidan ya, melihat kepada alam. Surah Al-A'raf ini ketauhidan tetapi dikaitkan dengan kisah-kisah. Dan kisah ketauhidan ini salah satunya ialah kisah Adam ya. Dan kita sebagai Bani Adam ada banyak kisah yang Allah bawakan untuk memberitahu kepada kita kesan tauhid. Salah satunya ialah kita akan merendah diri menjadi abd, menghambakan diri pada Allah. Silap kita mengaku, tetapi kalau dalam ayat 88 ini menyebabkan kalau orang tidak ada tauhid, imannya rendah, dia akan istikbar ya, iaitu menyombong diri. Malah bukan sekadar sombong berseorangan, malah dia akan lanukhrijannaka ya Syuaib ya, dia nak menghalau kepada orang-orang, kalau dalam kisah ini Nabi Syuaib dan juga orang beriman. Ini kesannya ya, dalam satu organisasi kalau ada orang yang beriman dengan tidak beriman akan ada kesan sampingannya. Dan ini perkara yang perlu kita faham di dalam halaman 162 ini, di mana Nabi Syuaib terus lagi menyampaikan risalah demi risalah. Kalau ayat yang ke-94 itu, kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk ya. Zaman kita tidak ada nabi rasul, tetapi ada risalah nabi ya, risalah keimanan. Kalau sesuatu kaum itu dia tak kisah ustaz ya, dia tak kisah pasal mesej yang ada itu, maka Allah kata akhadna, Allah akan menghukum ahlaha bil ba'sa'i wat dharra. Allah akan menghukum ataupun mengenakan cabaran, ujian dan juga bala, la'allahum yadarra'un. Apa tujuannya? Bukan Allah benci, tetapi Allah nak kita kembali balik. Tadarruan ini maksudnya ialah merendah diri kepada orang yang sombong, terus merendah diri, mengaku di hadapan Allah. Dan moga-moga yang kita dah belajar, sebenarnya COVID-19 ini adalah salah satu daripada ba'sa iwad dharra ya, yang kita harapkan kita makin tunduk, tuan-tuan makin tunduk melihat menatap al-Quran, lagi tunduk untuk mengadu pada Allah, dan lagi tunduk untuk sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Halaman 163, Allah memberikan janji kepada orang yang beriman dan bertakwa ya. Iman ini maksudnya dalam hati, tetapi ia dijelmakan
ya, seperti mana dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Allah kata janjinya la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah bukakan, pasti Allah bukakan barakah daripada langit. Satu, namanya hujan, tetapi lebih daripada itu, daripada langit itu ada ilham, ada rezeki, ada kebahagiaan kepada tuan-tuan ya yang mengikuti Quran Time ini ataupun ikut majlis lain. Kita menambah iman ya, dan kemudian kita bertakwa. Kerana hati ini kalau tidak diingatkan ya, ia akan mula lalai, dan bila lalai itu maka dia jadilah istikbar, seperti mana yang berlaku kepada iblis. Dia lalai ya, dia lalai dan menyebabkan dia istikbar, dia sombong, dan itu yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Halaman 164 ayat 105, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti kepadamu yang nyata daripada Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. Kisah siapa ini? Ada kisah selepas Nabi Shu'aib, kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa ada dua kumpulan yang perlu kita faham. Satu kumpulan yang dijumpai iaitu Firaun dan kuncu-kuncunya, ya, yang mencabar ya, yang kata Nabi Musa ya Firaun, inni rasulun mir rabbil alamin, aku ini adalah rasul kepada Tuhan seluruh, daripada Tuhan seluruh alam. Dalam masa yang sama Nabi Musa juga perlu menguruskan Bani Israel, pengikutnya ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan pengikutnya itu buat perangai macam-macam, buat perangai ya, dah diselamatkan, dah diberikan manna wassalwa, dah diberikan macam-macam, tapi banyak songel istilahnya ya. Yang kita kena faham dalam hidup kita tuan-tuan sekalian ya, bahawa kita ini mungkin ada cabaran, musuh ataupun perkara yang menyusahkan, tetapi dalam masa sama kita perlu memimpin. Tak boleh pula kita ketika ada cabaran yang kita buat, perjuangan, kita rasakan geng kita ada buat masalah, kita dismiss ataupun kita rasa tak payahlah, anak saya ni menyusahkan saya tak boleh ya, ataupun tim saya ini menyusahkan saya, tak boleh. Pasal apa? Pasal Nabi Musa menunjukkan contoh ya, di mana Nabi Musa tetap juga mendidik Bani Israel ya, walaupun kemenangan tidak sampai kepada Nabi Musa ya, diteruskan oleh nabi-nabi selepasnya, tetapi perjuangan mendidik ahli di bawah adalah satu perkara yang penting. Jadi dalam halaman 164 diceritakan tentang mukjizat-mukjizat yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam, termasuklah kalau di bawah itu di halaman 164 di bahagian bawah itu kisah ahli sihir Ustaz ya. Bila mereka nampak ular besar makan kepada ular-ular mereka, maka pada ayat 119 Allah nyatakan faghulibu hunalika wanqalabu saghirin ya, mereka itu apa, kalah ya, dikalahkan di tempat itu, jadilah mereka orang yang saghirin, yang kecil, hina ya. Ada dua maksud di situ. Saghirin tu rasa hina kerana kalah, tapi yang keduanya saghirin yang menyebabkan ahli sihir ini merasakan Allah Maha Besar, maka wa ulqiyas saharatu sajidin, orang-orang ahli sihir itu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada halaman 165 sambung lagi kisah Nabi Musa bersama dengan ahli sihir tersebut. Dan menariknya, apakah yang disebutkan oleh ahli sihir ini baru sekali dua dengar Quran Time, bukan Quran Time, dia baru sekali dua bersama dengan Musa ya. Tetapi kerana mereka berilmu, maka mereka ini adalah orang yang bukan sekadar baru masuk Islam ya, dia baru nak berjuang, bukan. Mereka terus berjuang. Bila diancam untuk disalib ataupun didenda, mereka kata pada ayat 126 Rabbana, istilahnya apa, Rabbana afri alaina sabran wa tawaffana muslimin ya, iaitu wahai Tuhan kami ya, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. Jadi ini doa orang yang amat committed, baru dengar beberapa kali. Kerana apa? Kerana sebelumnya itu dia ada ilmu, dan bila dia lihat kepada mukjizat daripada Nabi Musa, terus percaya, terus beriman. Dan itu juga kepada tuan-tuan ada ilmu sebelum ini, bila dengar Al-Quran ini kita mungkin terkejut, fakta-faktanya itu dengan bacaannya yang meruntun jiwa, itu sebenarnya adalah bagi orang berilmu, dia boleh respon dengan baik. Tapi kalau ilmu yang songsang ataupun ilmu yang makin sombong ya, macam iblis, dia merasakan bahawa Quran, peringatan ni tak ada apa sebenarnya. Jadi ini yang kita belajar, dan kita nak lihat lagi sambungan ya pada ayat 131. Kita bersama dengan Ustaz Tirmizi membaca.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله. Surah Al-Azim. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata ini adalah kerana usaha kami, dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan akibat malang itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan daripada mereka tidak mengetahuinya. Kisah apa ni? Masih lagi kisah Nabi Musa bersama dengan Firaun. Firaun dapat dan juga ada kemarau, bisinin wa naqsim minats thamarat. Hasil-hasil bumi mereka itu berkurangan, la'allahum yadhakkarun. Allah bagi itu la'allahum yadhakkarun. Pelajaran untuk kita apa? Kalau katakan tahun ini tuan-tuan, tahun lepas bisnes kita, pendapatan kita terjejas, sebenarnya itu adalah peringatan Allah tengah panggil kita. Dan kalau kita dapat lebih, kita perlu berjuang memastikan bahawa ia digunakan pada fi sabilillah, bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk diri sendiri sebagaimana Firaun digunakan untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri, maka Allah kurangkan agar bukan Allah benci tetapi agar mengambil peringatan. Tetapi cabarannya ialah apa? Dalam ayat 131 ini Allah menyatakan apabila kebaikan datang kepada mereka, mereka berkata ini adalah usaha kami. Bila dah masuk balik, ekonomi dah okey balik, ini pasal kami yang berusaha. Tetapi kalau katakan ada malang yang berlaku, mereka menyalahkan orang lain. Dia menyalahkan Nabi Musa, menyalahkan kepada pengikut-pengikut Nabi Musa. Blame game. Suka menyalahkan, dan ini adalah sifat siapa? Sifat iblis yang suka menyalahkan bila sesuatu yang baik, saya punya. Saya ni lebih mulia daripada Nabi Adam, daripada tanah. Tetapi bila perkara-perkara kena laknat, buat silap, tak maju dan sebagainya, dia pergi tunjuk kepada orang lain. Jadi ini pelajaran untuk kita sama-sama bahawa iblis, Firaun ada sesuatu yang sama, iaitu suka menyalahkan orang. Ibu yang membaca Al-Quran, mendapat pengajaran daripada halaman ini, apa yang kita boleh buat, ayah-ayah, kalau ada sesuatu yang tak kena dalam keluarga, kita tak menyalahkan sesama kita. Kita bertanggungjawab. Own up. Seperti mana Nabi Adam itu, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, Nabi Adam berdoa, kami menzalimi. Mesti ada sesuatu yang kita tak buat betul yang menyebabkan ada kaitan dengan ahli keluarga ataupun masyarakat kita. Jadi disambung pada halaman 167, Allah kata tentang Bani Israel diselamatkan. Kemudian pada ayat ataupun halaman 168, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Ya, Allah menyambung lagi, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau daripada manusia yang lain untuk membawa risalahku dan firmanku. Ya, Allah memilih, Allah mengingatkan kepada Nabi Musa bahawa ada perjuangan. Apa maksudnya? Apa kaitan dengan kita? Kita ini beriman kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad juga membaca ayat ini, teruskan perjuangan. Ya, teruskan perjuangan, walaupun kalau kita lihat pada halaman-halaman ini sehingga halaman 169, pengikut Nabi Musa buat perangai. Halaman 169 itu apa? Walamma raja'a Musa ila qaumihi, setelah bertemu Allah, dia kembali kepada kaumnya. Nabi Musa ghadbana asifan, marah melampau, kerana apa? Kerana sesuatu berlaku. Alangkah buruknya perbuatan yang kamu lakukan selama pemberianku. Adakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa melemparkan lauh
ya papan Taurat dan memegang kepala saudaranya sambil menarik kepadanya sambil berkata, wahai anak ibuku, ya, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja membunuhku, oleh itu janganlah engkau menjadikan musuh melihat kemarahanku. Jadi Nabi Musa tarik kepala Nabi Harun, Ustaz. Ya, tarik, kemudian dia marah kepada Nabi Harun, ya. Tapi Nabi Harun kata bawa tenang, ya. Nanti jangan sampai orang merasakan kita ni bermusuh. Wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Jangan jadikan kita ini di kalangan orang-orang yang zalim. Ceritanya ini ada kaitan dengan pengurusan marah, Ustaz, ya. Pengurusan marah yang boleh kita belajar. Seorang lagi kena tenangkan, ya, kerana kita tahu ada pihak ketiga yang nakkan permusuhan berlaku, itulah namanya iblis ataupun syaitan. Kita baca satu ayat lagi daripada halaman 170, ayat 156 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Jadi di sini kalau kita melihat pada sambungan panjang kisah Nabi Musa ini, dalam ayat yang ke-155 ada 70 orang, ya, ada 70 orang 70 orang pemuda yang dipilih bersama dengan Nabi Musa, ya. Dan mereka ini mengalami satu peristiwa, ya, sehingga Nabi Musa bercakap bahawa adakah engkau ya Allah ingin menghapuskan, ya, kepada orang-orang kerana dosa yang ada. Maka antara doanya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan di akhirat, ya, iaitu bagi orang-orang yang beriman pengikut Nabi Musa. Doa ini juga untuk kita, minta Allah tuliskan, ya, tuliskan kita ini dapat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah inna hudna ilaik. Mereka ini diberikan hidayah, itu namanya Yahudi, ya. Kita juga, ya, kita adalah orang yang minta diberi hidayah, dan Allah cakap bahawa azabku kena kepada siapa yang Dia kehendaki. Bila cakap tentang siapa yang Dia kehendaki, Allah lah yang lebih berkuasa. Tapi poinnya apa? Kita sebagai hamba, kita perlu mencari rahmat Allah. Tuan-tuan baca Quran, ya, kerana mencari rahmat Allah. Dengar, ya, diam ketika Ustaz Tirmizi baca, ya, kita belajar ilmu ni, mencari rahmat Allah, insya-Allah kita tidak akan kena azab. Azab ini hanya kepada orang-orang yang ikut jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT, ya. Jadi ini panduan untuk kita, moga-moga dengan takwa, dengan kita bayar zakat pada bulan Ramadan ini, dan juga terus ayat-ayat Allah itu kita bina keimanan, bukan sekadar baca sambil lalu sahaja, tengok fenomena alam, kita makin bertambah iman, itu akan menyebabkan kita makin dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. صدق الله. Surah Al-Azim. Kita kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada juz yang ke-9 pada hari ini. Alhamdulillah Ustaz ya, kita sudah pun sampai pada juz yang ke-9. Kita dalam surah Al-A'raf ini kisah Nabi Musa ya. Kalau kita lihat sebentar tadi sebelum rehat sehingga halaman 170, halaman 171 masih kisah Nabi Musa di mana Nabi Musa ini dibahagikan menjadi 12 suku ya, dan kemudian bila mukjizat mengetuk kepada batu dipecah menghasilkan 12 mata air. Maksudnya ada bekalan ya kepada 12 kabilah ini yang sedang dalam perjalanan menuju kepada Baitul Maqdis ingin menang, tetapi dalam menang itulah perangai mereka ini kadang-kadang bercampur aduk, ada yang committed, ada yang tidak. Maka inilah contoh yang berlaku pada Nabi Muhammad, contoh pada kita dalam kita memimpin. Dan lebih daripada itu Allah nyatakan pada halaman 172 ya, kesan daripada ada yang beriman ada yang tidak, menyebabkan Bani Israel ataupun umat Yahudi ini sebenarnya mereka ini dihancur ataupun dibarai-baraikan sehinggalah sekarang dia berada di seluruh dunia, dan mereka ini adalah punca yang dilaknat oleh banyak kaum kerana mereka tidak mengambil panduan, malah lebih daripada itu ya, istikbar, rasa sombong dengan kaumnya, merasakan ini adalah the chosen one ya, mereka adalah the chosen people, umat terpilih, padahal sebenarnya kalau bukan kerana iman, kita ini bukanlah orang yang dipilih. Maka pada 173 halaman 173 Allah mengingatkan kembali kepada Bani Adam bahawa kita ini ya diciptakan, Allah pernah bertanya pada alam roh dahulu bahawa siapa Tuhan, maka semua kita mengaku bahawa Allah adalah Tuhan agar kita tidak lalai dalam kehidupan kita. Dan Allah memberi komentar tentang sifat orang yang ada agama ataupun ada hidayah tetapi dia menyiat fansalakha pada ayat 175, iaitu perumpamaan yang Allah berikan ini, orang yang ada agama, ada hidayah ya, umat Yahudi, ulama mereka, apabila mereka tidak berteraskan kepada ilmu daripada hidayah tetapi kembali kepada hawa nafsu, seperti seekor anjing. Dan perumpamaan ini kerana mereka ulama di kalangan Yahudi ini mereka mengambil rasuah ya, rasuah dalam agama ini berleluasa dalam umat Bani Israel, dan pelajaran untuk kita juga ya, bahawa rasuah ya, menjual sesuatu kebenaran dengan duit kerana nak dapat lebih, ini adalah suatu perkara yang amat dihina, sehingga kan digelarkan, diberi perumpamaan sebagai seekor anjing. Maka pada ayat 179 yang dibacakan Ustaz Tirmizi sebentar tadi, dan sesungguhnya akan kami isi neraka Jahannam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, la yafqahuna biha. Mereka mempunyai mata, la yubsiruna biha. Mereka tidak memerhati dengan betul-betul. Mereka ada telinga tetapi mereka tidak mendengar dengannya kepada seruan daripada Allah. Maka Allah beritahu, kalau tadi pasal anjing, ini Allah kata seperti lembu, seperti ayam, seperti unta, seperti kambing. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apakah mesej ringkas, tadabbur ringkas daripada ayat 179? Kita bersama dengan Hajah Rozana Rahmat online. Terima kasih Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 179 surah Al-A'raf ini mengingatkan saya tentang ramainya penghuni neraka di kalangan jin dan manusia. Allah menghina hamba-Nya yang tidak mahu mengambil pedoman serta peringatan daripada ayat-ayat-Nya.
sedangkan telah dicukupkan untuknya akal fikiran, penglihatan, pendengaran dan hati yang boleh menilai, tetapi tidak diberikan kefahaman, bahkan lebih hina daripada haiwan ternakan. Maka saya jelas di sini betapa Allah mencela hamba-Nya yang ingkar, lalai, degil dan sombong dengan perintah Allah. Wallahu alam. Terima kasih diucapkan pada Hajah Rozana sebagai salah seorang daripada peserta Quran Time yang belajar bersama tuan-tuan yang berada di kaca TV, di online, bahawa sebenarnya ayat ini menjelaskan bahawa jangan lalai. Ya, Allah menemplak orang yang lalai ini tak nak gunakan mata, telinga dan hati yang dibekalkan untuk beriman dan mengambil pelajaran. Ialah seperti lembu Ustaz ya. Dia makan jelah kan. Tidur makan tidur makan tidur. Itu jelah kan. Dia bukan kisah pun nak sembahyang ke, nak puasa ke, nak baca Quran ke, dia tak kisah. Ini kira garang jugalah tu ya. Tapi ini daripada Allah Ustaz ya. Jadi ini ayat 179, ayat 180, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama yang baik, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah ertikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Apakah mesej daripada ayat 180? Kita bersama dengan Puan Nur Syafini Romli online. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 180 dari surah Al-A'raf ini mengingatkan saya dan kita semua tentang seruan Allah agar saya menyebut Asmaul Husna, iaitu nama-nama terbaik Allah ketika saya berdoa kepadanya. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang perintah Allah agar saya meninggalkan orang-orang yang menodai nama-nama Allah. Itu saya jelas jika saya berpaling daripada kebenaran dan menyalahertikan nama-nama Allah, saya akan mendapat pembalasan daripadanya. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Puan Nur Syafini ya, berkongsi bahawa sebenarnya kalau orang yang tidak jadi seperti lembu, dia akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itu garang juga Ustaz ya. Tapi itu hakikatnya, kerana bila kita melihat kepada manusia, majoritinya adalah orang yang tidak menyebut nama Allah, tapi makan daripada makanan yang Allah bekalkan. Jadi tak make sense ya, tidak dapat diterima akal. Tetapi kita sebagai yang membaca Al-Quran, tuan-tuan sekalian, kita ada tanggungjawab untuk kita bercakap dengan ramai lagi mesej yang ada pada surah Al-A'raf ini, dan inilah yang kita boleh belajar agar jangan sampai sanak saudara keluarga kita lalai dalam kehidupan. Pada halaman 175 ya, katakanlah aku tidak mempunyai kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak kemudaratan bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini muncul kerana ada orang yang mencabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya pasal as-saah, bila kiamat yang kau cakap tu, datangkanlah ya. Jadi Nabi tak tahu ya, Nabi memberi peringatan sahaja. Ini yang diajarkan pada Nabi, diajarkan juga pada kita. Kalau kita nak ajak orang ke arah kebaikan, ada orang cabar kita, cuba bagi, pastikan saya jadi kaya, masuk 1 juta dalam akaun contohnya, bagi COVID habis. Kita tak ada kuasa kan, kita hanya bergantung kepada Allah. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan halaman 176 ya, kita nak lihat sekali lagi ayat ini. Ustaz boleh baca ayat 196 Ustaz. Ayatnya pendek tetapi poin wali itu adalah poin yang amat besar untuk kita. Silakan Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Surah Al-Azim. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang yang soleh. Pendek sahaja perkara ini ya, ini adalah perkataan siapa? Perkataan orang-orang yang beriman ya, beriman. Iaitu dinyatakan inna waliyallah ya. Macam mana baca Ustaz? Dia inna waliyallah. Oh, dia ada ni tu ya. Betul. Dia punya syaddah kat situ ya. Baik. Jadi perkataan wali ini adalah kata nama Ustaz ya, bukannya kata kerja. Maksudnya Allah ini, walaupun kalau dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah tu, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Orang beriman ini kadang-kadang dia beriman dulu ya, amanu, dia akan ada buat kesilapan.
Tetapi Allah tetap juga wali. Wali ini maksudnya pelindung yang tetap. Allah tetap melindungi tuan-tuan sekalian asalkan kita beriman. Kadang-kadang iman kita ini ada naik ada turun, kadang-kadang tersilap masuk kepada zulumat, ya, masuk kepada buat berdosa, dosa-dosa tertentu. Hanya tuan-tuan dan Allah sahaja yang tahu, ya, orang lain tak tahu. Kita rasa tak tenteram dengan perkara tersebut. Tetapi Allah kata dalam ayat ini diajarkan waliyallahu allazi nazzalal kitab, ya. Pelindungku adalah Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran ini. Ia menyebabkan apa? Kita amat bergantung, minta sangat pada Allah. Terima kasih Allah kerana apa? Kerana engkau menjadi wali. Wali ini adalah yang sentiasa melindungi pada 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari Allah melindungi. Allah tidak bila kita turun iman Allah tak jadi wali kita, tidak. Wa huwa yatawallas salihin, dan Allah sentiasa memelihara kepada orang yang saleh. Ini adalah antara isi akhir daripada surah Al-A'raf, ya, halaman akhir ini. Kerana apa? Kerana bila kita pernah buat silap, Nabi Adam pernah buat silap, tapi jangan kita putus harap bahawa kita ada wali yang sentiasa melindungi kita 24 jam. Allah akan keluarkan kita daripada kegelapan cabaran-cabaran tersebut. Syaratnya dalam ayat ini ialah kita mengakui Allah turunkan kitab ini, ya, nazzalal kitab. Kita akan baca kitab ini, dan selagi kita baca kitab ini, kita merendah diri, insya-Allah Allah sebagai wali itu sentiasa berfungsi untuk kita. Allah memang dah janji, tetapi mungkin kadang-kadang ada yang sombong, yang tidak mengambil pelajaran. Jadi antara perkara yang di-highlight pada ayat 204 pada halaman ini, wa idza quri'al Quran fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Jika ada baca Quran, orang lain baca Quran, kita dengar, kita diam agar kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Dan bila kita dapat rahmat, kita akan disayangi dan kita akan jadi orang-orang yang merendah diri, yang sentiasa dilindungi wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surah baru, surah ke-8, surah Al-Anfal. Kita baca satu ayat pertama untuk kita recall, melihat, mengingat kembali apakah isi utama surah Al-Anfal. Sama Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallah. Surahul Azim. Ini adalah ayat pertama daripada surah Al-Anfal. Bagi tuan-tuan yang sedang membaca juz ke-9 ataupun akan membacanya, Allah mengingatkan kepada kita tentang pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan daripada perang. Maka kata Allah, qulil anfalu lillahi wal rasul, ya, iaitu qulil anfalu lillahi war rasul. Anfal ini adalah untuk Allah dan Rasul. Tidak ada jawapan daripada Allah kepada mereka, ya, pada 40 ayat terawal daripada surah Al-Anfal. Tidak ada jawapan, ya. Berapa persen? Saya dapat berapa persen? Saya dah berjuang dah ni. Saya dah buat kerja. Tak dapat. Allah memberi ceramah kepada para sahabat, kepada Nabi, juga kepada kita, untuk memastikan kita sedar bahawa sebenarnya Anfal ini hanya milik Allah dan Rasul sebenar hakikatnya. Tidak layak bagi seorang pejuang kita semua. Kerana apa? Kerana kemenangan yang ada, Allah bawakan halaman demi halaman, ya, nikmat demi nikmat, bantuan demi bantuan yang Allah bekalkan ketika Badar. Ketika perang Badar 2 Hijrah, ketika perang Uhud 3 Hijrah kalah, itu Allah beritahu analisisnya dalam surah ini. Agar apa? Agar sedar bahawa dalam hidup kita ni, kalau kita dapat nikmat daripada Allah, tuan-tuan sekalian, rumah cantik, ya, gaji besar, kereta besar dan sebagainya, sebenarnya itu adalah
kerana Allah. Allah yang sebenarnya layak, kerana ini milik Allah. Tapi bila Allah berikan kepada kita, fattaqullah wa aslihu zata bainikum. Utamakan dahulu takwa, utamakan islah zata bainikum, iaitu perbaiki di antara kamu. Pasal sebelum ini bercakap tentang Anfal ini, ustaz ya, dalam perang mereka boleh main rembat saja. Siapa dapat cepat dia ambil bawa balik, ya. Jadi lepas berjuang tu bergaduh, ya. Jadi bila sudah ada ayat ini, kulil anfalu lillahi wal rasul, Allah menyiapkan, ya, disiplin bagi umat Islam, bagi kita, ya, ketika kita bersama berbisnes ke apa sebagainya, ada disiplin, ya, takwa diletakkan, dan kemudian jaga arham ataupun jaga hubungan silaturahim, ya. Allah nyatakan wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, ya, taat pada Allah dan Rasul jika kamu di kalangan orang beriman. Siapakah orang beriman yang sebenar-benarnya? Allah nyatakan pada ayat kedua dan dua ayat terakhir daripada surah Al-Anfal. Ada dua, ya, tapi Allah beritahu sikit kat sini yang boleh kita buat di peringkat individu. Yang pertama, bila diingatkan nama Allah, kita gementar. Ya, maksudnya kita respon kepada Allah. Bila azan berkumandang, ya, pada bulan Ramadan ini tuan-tuannya, kita cepat-cepat, ya. Memang kita sibuk, kadang-kadang kita banyak kerja, banyak urusan, tetapi kita tahu bahawa orang beriman ada cara disiplinnya. Pasal kalau disiplin ini tidak dibina dalam syarikat, dalam rumah tangga kita, bila ada sahaja sesuatu kemelut berlaku, maka kita gagal. Yang pertama. Yang keduanya, pada ayat yang kedua ini, apabila dibacakan ayat Allah, bertambah iman. Ayat Allah yang kita baca ini membina iman. Pasal iman inilah yang menyebabkan kita makin bertawakal pada Allah, dan akhirnya Allah bantu kita. Allah wali, ya, kata nama yang bermaksud Allah ini sentiasa melindungi kepada orang yang beriman. Ayat yang ke-9, Allah mengingatkan iz yastaghithuna rabbakum, ketika kamu memohon pertolongan betul-betul, Allah beritahu, Allah tolong, ya, pada halaman ke-179, falam taqtuluhum, maka bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah beritahu hakikat bahawa kemenangan yang berlaku pada Badar, ya, apa yang berlaku pada Uhud, sebenarnya semuanya itu adalah daripada Allah, dan Allah menguji orang beriman minhu bala'an hasana. Ya, Allah menyatakan apa pada ayat 17 itu, iaitu Allah membuat demikian, ya, dan untuk memberi kemenangan kepada orang mukmin dengan kemenangan yang baik, ya, dengan kemenangan yang baik. Innallaha samiun alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah Maha mendengar keluhan-keluhan, ya, keperitan yang berlaku, perjuangan sahabat, perjuangan kita zaman sekarang. Jadi surah Al-Anfal ini, kalau tuan-tuan masih ingat, ia adalah berkaitan dengan formula kejayaan. Kita nak baca satu ayat, ya, iaitu pada ayat yang ke-26 pada halaman 180, untuk kita ingat apakah hakikat kemenangan yang sebenarnya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitan. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
Surah Al-Azim, Allah meneruskan ceramah kepada para sahabat, dan ingatlah ketika kamu masih sedikit tertindas di bumi Mekah, kamu takut, ya, kamu takutkan orang-orang Mekah akan menculikmu, ayyatakhatafakumun nas, ya, takut seperti ayam maksudnya, takut, ya, helang akan menyambarnya. Inilah ayyatakhatafakumun nas fa'awakum, ya, Allah memberikan perlindungan di Madinah dan dijadikan kamu kuat dengan pertolongannya dan diberikan kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Jadi seperti mana yang kita maklum, 40 ayat ini Allah ingatkan lagi, kamu menang Badar ini sebenarnya kamu dulu daripada Mekah ini rasa takut, kemudian kamu ini diselamat, diberikan tempat perlindungan, diberikan pertolongan, baru kamu menang. Ya. Jadi berbanding dengan nak dapat yang harta ghanimah ataupun anfal itu, mereka diajar untuk bersyukur dahulu. Jadi bila sampai pada ayat 41 nanti, tuan-tuan teruskan bacaan sehingga halaman 181 dan kemudian nanti sampai juz yang ke-10, besok kita akan nampak perkara ini tentang kesediaan sahabat untuk menyiapkan iman ketika berinteraksi dengan kemenangan. Kita doakan Allah pimpin kita menyambut sebarang kejayaan kemenangan dalam hidup kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minal Qur'ani ma nusina wa 'allimna minal Qur'ani ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'alal wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita menjadi orang yang berdisiplin menyambut kemenangan. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran, membina generasi yang peka kepada Al-Quran, yang sentiasa berdisiplin ketika belum berjaya, apatah lagi ketika berjaya, agar pertolongan Allah terus sampai kepada masyarakat dan negara ini. Kita bertemu lagi pada siaran ulangan pada hari ini dan kita akan sambung esok insya-Allah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan istiqamah bersama Al-Quran sebagai tanda kita orang yang beriman insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.